amplifier. Okay, kita ada DC and AC component. Okay, as you know kita ada DC and AC component. Ada kawan-kawan awak nak masuk ni. Okay, daripada graf ni, kita ada satu signal, voltage signal, iaitu dalam voltage signal kita masih ada DC component, kita ada AC component, and then kita ada RMS, kita ada average value, RMS value, and then kita ada AC component kita di mana VCE can be represented in average. Okay, sama ada average, peak ni, this is peak, peak to peak, or RMS value. It will represent the small signal amplification result with respect to Q point transistor operation. Okay, seperti yang awak yang kita pelajari di last topic, which is DC, kita kaji DC analysis, DC bias. So basically DC ni kita nak cari Q points dia. VCE indicate the DC level, thus determine the Q point which transistor operates. So kita daripada DC analysis kita boleh dapat Q points, manakala pada AC components kita boleh jadikan dia sebagai amplifier tapi menggunakan small signal amplifications. Tapi even though kita make it AC dalam kita punya transistor, tapi dia mesti bergantung juga kepada value Q tu. Okay, linear amplifier. Basically kita ada satu, this is linear amplifier, ini contoh linear amplifier. Kita ada VS and V source kita, source voltage, and RS is source resistance. And kita di sini ada satu VB yang kecil ni, VB di sini, and IB, IBQ, and ICQ, and VCE. So basically this is the macam mana Lita amplifier, satu linear amplifier circuit ya. Okay, untuk amplifier basically kita menggunakan two port, maksudnya two port system di mana kita ada dua input I dan juga kita ada ZI dengan I ni, I in. And then kita ada I out and also V out. Okay. Basically, untuk amplifier ni biasanya kita nak menghasilkan, let's say awak ada ini. Okay, kita ada RL. Okay. Basically ini, let's say kita ini adalah amplifier awak. So consider as hidden.
apa yang kita nak hasilkan, kita ada satu small signal sini. Input kita ialah dalam VS tu ada small signal, very small signal. Kita nak output yang terhasil di sini, Vout ni, DBR kita ialah large signal. Okay, this is small signal. Which is, this is large signal. Okay, kita nak input kita small signal, kita nak hasilkan output kita large signal. Okay, di dalam two-port system approach, ada 4 parameter which is important. Di mana first ialah voltage gain, AV. Okay, AV ni. Ni AV ni. And then kita ada current gain, AI. And then kita ada input impedance, Zin. Yang ini Zin. Kita ada output impedance iaitu Z out. Atau Z note. Okay, with VI set to 0, ni 0 volt. ZTH, Z Thevenin is equal, yang ini Z Thevenin is equal Z out ataupun R. Sama dengan R out lah. The voltage across the open terminal, so this open terminal, VTH equal AVNL kalikan dengan Vin, di mana AVNL adalah voltage gain without load, no load So dia tak ada load, so itu dia AVNL. So no load voltage gain ialah AVNL. Okay, kita akan tengok further macam mana nak dapatkan ni. Itu don't worry. Macam mana kita akan tengok further, don't worry yang ni. So basically, voltage gain is V out over V in. Current gain is I out over V in. Z impedance is yang inilah. And then Z output impedance yang ini. Z out ni dengan Z in. Okay, di dalam, biasanya dalam satu amplifier ni kita dah hiddenkan lah AVNL ni, ni lah bentuk dalam dia. Ada Rin, dia ada satu gain itu, AVNL tu, berapa voltage gain, R out, and I out ni daripada output. So, dia punya direction dia berlawanan dengan I in. Okay, effect of load impedance, RL on gain. So, adding a load reduce the gain of amplifier. So, bila kita tambahkan satu RL di sini, kita tambahkan satu RL, gain kita akan berkurang. So, voltage gain, mana dapat voltage gain? Voltage gain kita boleh dapat dengan menggunakan V out over V in. Di mana V out kita ni kalau ada RL, kita pakai RL bahagi RL tambah dengan RO darabkan dengan AV and L. Asal-asal dia V out kita ialah inilah. Ni kan, macam mana dia boleh dapat jawapan ni? So dia V out awak ialah V out di sini. V out ni ialah dia punya formula RL V out
bahagi RL tambah R0 darabkan AV L darabkan VI. So kita masukkan yang V out ni dalam equation atas ni. So kita masukkan equation ni ke dalam yang ini. Gantikan equation ni. That's why V in dengan V in boleh cut, boleh ni kita matikan. And then dapatlah RL bahagi RL tambah R0 kalikan AV and L. Manakala current gain kat sini ialah I out over I in. Tapi sebab I out kita direction dia masuk ke dalam bukan keluar, so kita jadikan negatif. So dari sini I out ialah negatif V out bahagikan dengan RL. So awak akan dapat, lepas tu I in kita ialah I in V in bahagi Z in. Dia bukan R in kita kena bagi dengan Z in dia. So Z in tu, maybe Z in tu boleh jadi juga sama dengan R in ataupun value dia lain. Tapi basically kita kena carilah R in tu, Thevenin tu. Okay, I out ialah negatif sebab dia direction dia ni, direction dia ke dalam, so kita jadi negatif. So negatif V out bahagi dengan RL bahagikan V in bahagikan Z in. Basically inilah V out, asas ni V out sama dengan negatif I out darabkan dengan RL. V in sama dengan I in darabkan dengan Z in. So since dia dapat current gain, kita bahagikan je lah, gantikanlah out kan, I out bagi I in. So negatif V out bagi RL bahagikan dengan V in bagi Z in. So awak akan dapat current gain awak V out over V in. Ni V out over V in ialah voltage gain. So negative voltage gain kan, negative V out over V in sama negative voltage gain. Z disusun balik dia ni jadi Z in over RL. Okay, boleh faham? Boleh follow tak setakat ni? Boleh ke? Boleh. InsyaAllah boleh sir. Okay, good. Okay, apabila kita ada tambahan RS ataupun source impedance. Kita ada source impedance, ini RS ni, which is RS ni, kita ada RS. Kita ada tambahan RS ni. Okay, kita ada tambahan RS. The amplitude of the apply signal reach the input of the amplifier is, okay, amplitude ni pada apply signal kita ialah V in. Ni V in yang masuk. Ni masuk amplifier, ni amplifier kita tahu. So kita cut dekat sini. Kira dari sini lah V in dia. V in yang masuk pada amplifier kita
ialah kita tahu V in sama dengan R in lah, dia punya value kan sama dengan R in. Kita nak kira V in, R yang dalam ni bahagikan dengan Ri, okay, Ri, R in tambah Rs kalikan dengan Vs. Okay. The internal resistance of the signal, so reduce the overall gain. So maksudnya internal resistance ni of the signal source ni, yang ini Rs ni, secara tak langsung dia akan mengurangkan nilai kita punya overall gain kita. Kalau tengok yang ini RL AV, RL tambah R out kan, RL tambah R out. Yang ini pula RS. So kita kena kira dia, cara nak kira dia V out over Vs, output dia ialah sama R in. V out kita ialah yang ini, Vs yang ini formula dia, R in tambah R in Rs kalikan dengan Vs kan. Kalikan Vs. Okey. Ya. Yeah. Vs. And then kita gantikanlah yang ini, formula yang ini sama akan jadi dia akan dapat, awak akan dapat Vs. Daripada ni, dari formula kita tukarkan dia dengan Vs is equal R1 plus R in plus Rs bahagi dengan R in kalikan dengan V in. So masukkan formula Vs ni ke dalam yang ini. V out kita daripada V out ni is equal AV and L. So V out kat sini, out ni, V out kita ni yang ni, sama nilainya dengan voltage gain kita darabkan dengan V ini. So dari sini, yang ini, dan V out ni, kita masukkan V out kita ialah AV and L darabkan dengan VI bahagikan dengan yang ini. So awak akan dapat dia, katalah R1 tambah Rs kalikan dengan VI bahagikan dengan R1. So V in potongkan V in, so awak akan dapat ini atas. So inilah equation dia dari sini. So awak akan dapat equation ini. So dapat R in bahagikan dengan R in tambah Rs darabkan dengan AV no load. Okay, effects of Rs and R in. R source and R in, impedance on gain. So bila kita ada Rs dan R in, so at the input side, V in sama dengan R in bahagi ini yang previous punya formula. Okay, ni. And then V in over Vs sama R in bahagikan dengan R in tambah Rs. Okay, tak langsung kita ada Z in di sini Z in yang masuk ni adalah Z in. So Z in dalam case ini ialah
Zin kat sini patutnya dia sama. Zin is equal RE. Oh, nanti dia ada formula dia. Beta RE ke jadi kiraan dia. Okay, yang ini untuk ini ialah input side kita kan. Input side dia V in over Vs. V in over Vs is equal R in. R in ni bahagikan dengan R in tambah Rs. So 1 liter. 1 liter ni kan. Kita series kan. And then untuk pada out pula, at the outside, V out. So bila kita ada RL, V out is equal RL bahagikan dengan RL tambah R out darabkan dengan AV no load VI ni, AVNL DVI ni pada ni punya source. So dari situ nilai AV NL AV dia, AV dia punya AV tu, voltage gain kita dari untuk liter ni adalah V out over V in. V out over V in, yang satu V in. So V out dari ini adalah V out. Ini formula V out. Bahagikan dengan V in. So V in dengan V in potong, aku dapat RL bahagi RL tambah R out darabkan dengan AV and L. Okay, boleh follow tak? Ini macam simple je. Sebab dia masukkan nilai tu. Ada siapa yang ada soalan? Tak ada tu. Okay. Okay, secara keseluruhan ya, effect of RS and RI impedance. Okay, overall analysis. The whole analysis ni ialah untuk the whole system ni AVS dengan V out over V in. V out yang ini over V in. V out over VS. So the whole system I mean the whole system ni overall. V out over VS. But input dia bukan ini. Input asal dia ialah ini input asal. This is your original input. This is your output. So that's why dia AVS equal V out over V in. V out over VS. So V out ialah sama dengan V out darabkan dengan V in. V out ni okay, sama dengan V out yang ini V out darab dengan V in darabkan dengan V in bahagikan dengan VS. Okay. Okay, V out over VS. V out over VS ni, yang ini V out over V in ni, yang ini V out over V in. Inilah equation dia. Manakala VI over VS, VI VI over VS is sekejap, jangan sekejap. Tekan sikit. Okay, VI over VS. Ni VI over VS. Ialah ini. R in kalikan dengan bahagikan dengan R in tambah RS. Dia ambil daripada yang ini, yang ini kan, yang awal ni. Macam ya, seperti yang awak tahu ialah V in. Sebelum ni V in. R in bahagi R in
tambah RS akan dengan VS. So V in over VS, R in bahagikan R in tambah RS, and V out kat sini, V out over V in, V out over V in. So dia bahagikan V out kita ialah V out is equal, yang awak dah belajar, dah tahu sebelum ni, ialah RL bahagi dengan RL tambah R0 kalikan dengan AV NL kali dengan V in. Yang ini. So nanti V out over V in, V out over V in, V out over V sama dengan RL bahagi RL tambah R0 kali AV NL. So yang ini, color yang ini, equation yang ini adalah ini. Okey, ni yang tadi kita tengok adalah I in is equal V in bahagikan dengan R in I in pada load sama dengan negatif AVL load ni pada load bahagikan dengan R in bagi RL. R in pada RL. Ini kita dah tengok on previous. And ini yang sebelum ni kita dah tunjuk macam mana nak dapatkan yang ini. Negatif AVL R in bagi RL. And IS yang ini is equal I in. IS yang ini sama dengan VS bahagikan RS tambah R in. So I in S sama dengan negatif AVS RS tambah RI bagi R in. Dia ada kembangkanlah dia punya ni. Daripada nilai VS ni apa. So dia dapat yang ini. Setakat ini soalan tak adalah sampai cara awak nak membuktikan rumus ni. Biasanya untuk tahap diploma ni kita suruh awak guna sahaja formula yang sedia ada. Tengok ada soalan yang suruh. Ada setengah soalan, ada setengah contoh, dia jadikan R in tu sebagai Z in. Sebagai contoh, actually ada satu contoh di sini tapi saya tak boleh nak extract. Nanti saya cuba extract yang ini untuk saya letak kat sini satu. Saya share kemudian. Untuk next ialah yang paling, apa yang kita nak tahu untuk BJT ni ialah modeling dia. How to modeling dia BJT. Okay. Kita ada a model is a combination of circuit elements. Kita ada circuit elements properly chosen that
best approximates the actual behavior of a semiconductor device under a specific operating conditions. Okay, once the AC equivalent circuits is determined, the schematic symbol for the device can be replaced by this equivalent circuit, and the basic method of circuit analysis apply to determine the desired quantities ni. Okay, untuk BJT transistor modeling for the small signal and AC analysis, kita ada small signal AC analysis ni. Okay, small signal AC analysis, kita ada dua method untuk method yang biasa digunakan. First method ialah RE model. Okay, RE model ni. Second, hybrid gabungan equivalent model. So apa tu RE? Okay, RE transistor model. Okay, basically BJT ni ialah kita nak control. Dia ialah current control device. So RE model use a diode and a current source to duplicate behavior of transistor. So nanti next tu awak akan nampak yang litar BJT ni dia akan replicate satu diode and also current source. So contoh di sinilah kita ada satu ni diode pada IE mengalih pada emitter, and also kita ada current source yang mengalih pada IC. Tapi keburukan sistem RE transistor model ni, its sensitivity to the DC level. So this model is designed for only specific circuit conditions. Okay. Okay, yang cakap basic asas dia ialah yang ini. Kita ada satu contoh common bias transistor configuration ni. Kita ada IE, ini common base common base. Base ni bersambung pada input dan juga output. And then arrow yang ini, yang IE ni yang masuk pada base ni, kita gantikan dengan diode. And IC yang keluar ni, kita gantikan dia dengan satu current source. So that's why kat sini yang asal ni daripada yang asal ni dia ada kalau ikutkan asal ni dia ada macam gini. Sini ada diode. Ni ada diode. Tapi diode ni dia tukar dia setarakan dengan yang diode ni dia tukar jadi yang ini. Setarakan.
So diode is replaced with Re to redefine the input impedance. AC resistance of diode Re, okay, AC resistance diode Re ni formula dia fix ini. Re is equal 26 millivolt bahagikan dengan IE. Okay. Dari sini, yang ini, yang dia dah buat ni, dia jadikan dalam bentuk yang gini. Ni adalah equivalent circuit dia. So IB masukkan dengan beta RE yang ini. Beta RE ni sebab ini ialah, contoh ni ialah common emitter. So emitter dia ground. So IB masuk pada IE. Ada certain yang awak tengok nanti, bila tengok CB, CB is common base configuration, arah ini, arus ni dia keluar daripada base masuk ke C pula. Dia punya arrow ni terbalik. Dia melawan arah. Okay, this is very important punya formula. Okay, this is important formula. Re is equal 26 millivolt IE. Okay, ini yang saya tunjuk tadi lah. Okay, tadi kita tengok yang similar ini, sekarang kita tengok common, yang tadi tu contoh ialah common emitter configuration. Yang ini kita akan tengok ialah common base. Common base. So, common base ni, kalau awak tengok base dia berada di bawah ni. So, base dia share input dengan output. Ni base ni dia connected. Ni input, ni output. So, dia bersambung dengan input dan output. Okay, dari circuit yang begini, transistor ni, dia equivalent circuit dia adalah dia pada yang IE ni, yang masuk ni adalah diode. Ni diode yang ni. Diode ni. And then yang keluar ni dia tukarkan jadi satu emitter source ni. Source, maksudnya current source. So dia masuk sini and then dia keluar dari base, dia keluar ke AC kan. Ke AC. So inilah dia punya litar dia. Macam ini. So tengok arrow dia berbeza dengan common emitter configuration. Arrow arus tu. Okay, daripada previous lectures, we know that formula IC sama dengan alpha IE, and then ada juga yang you kena ingat IC is equal beta IB, E is equal beta plus 1 IB, or approximately sama dengan beta IB. Okay, ini previous punya formula yang you kena ingat. Okay, dari sini, inilah dia common base RE equivalent circuit. Okay, if you notice that ada beza dari segi common base configuration dengan common emitter configuration, di mana value di sini, perintang yang ini ialah RE. Kalau yang tadi sebelum ni ialah beta RE. Nanti kita tengok common emitter configuration,
Yang RE di sini ialah beta RE. And you must ingat arrow ni. Arrow ni berbeza. Okay, this is the analysis untuk command base configurations. Okay, daripada lita yang transistor tu, okay, kita ada IIN di sini. Ini ialah IIN kita. IIN yang masuk kepada amplifier. Ni amplifier kita, yang biru ni adalah amplifier kita ya. Amplifier kita. And daripada ini, apa yang boleh kita dapat information daripada ini, input impedance kita adalah Zin, di mana Zin kita equal RE. Ni kan, RE. Output impedance kita adalah Zout, di mana Zout kita adalah RC, ataupun ada setengah contoh atau soalan dia akan guna RL, load output kita. So, current gain is IIN over Iout. Di mana IIN kita ialah sama dengan IE. Equal. And Iout kita, Iout ni, Iout ialah ni, negatif alpha. Iout ialah negatif alpha IE. Iout is dia berlawan dengan IC. So IC ialah alpha darabkan dengan IE. That's why dia dapat Iout is equal negatif alpha dikalikan dengan IE. So IIN bahagikan dengan Iout. So awak akan dapat nanti sama dengan alpha IIN bagi Iout. So awak akan dapat sama dengan negatif alpha. Iout bagi IIN. Oh ni sorry. Ini terbalik ni. Apa saya ni? Current gain yang ini Okay. Yang current gain ni sama dengan Iout over IIN. Di mana Iout bahagi IIN awak akan dapat sebab IE di cancel out. So akan dapat negatif alpha. Di mana approximately negatif 1. So voltage gain di sini, kita ada voltage gain ialah Vout over Vin. So Vout dari sini, Vout ni ialah sama dengan Iout, negatif Iout kalikan dengan RC. So sama dengan negatif kali negatif. So IC ialah alpha kali IE. Dengan alpha IE RC. So IE sama dengan Vin bahagikan dengan RE. Kat sini Vin. Sini kan. IE ni. RE ni. IE yang ini. Sama dengan Vin kalikan dengan bahagikan RE. So dapatlah nilai dia. So, kita boleh dapat Vout. Masukkan yang IE ni.
Yang IE yang ini. Yang ini. Kita masukkan formula yang ini. Kita masukkan, gantikan. V out sama dengan alpha kalikan dengan V in bagi RE darab RC. And awak akan dapat common base AV dia ialah alpha kali RC bagi RE. Ataupun RC bagi RE. Atau ada setengah-setengah ni dia akan guna RL. Ada setengah soalan atau setengah buku dia guna RC ni ialah RL. So kalau awak tengok modul dia gunakan RL. So atau ada setengah-setengah buku dia guna RL bahagi RE. Okay. Okay, you kena formula yang penting yang ini. Yang ini satu. And this one. Okay. Itu yang penting Yang you kena gunalah. Nah, ini kena tahulah untuk yang common base ini ialah dia punya equations. Okay, kita take 5 sekejap. Pukul 12 kita sambung, boleh? Boleh sir, boleh. Alright. Boleh sir. Boleh sir. Okay.
Okay, kelas. Okay, kita sambung contoh soalan example ni. For CB configuration with IE so IE equal 4 milliampere, alpha is equal 0.98, and AC signal of 2 millivolt applied between the base and emitter terminals. Okay, determine input impedance Z in, and then calculate the voltage gain AI if RL is equal 0.56 kilo ohms, and find the output impedance and current gain. So dia suruh kita cari current gain. Okay, how to solve this? Okay. So ingat balik formula. Formula yang penting untuk dapatkan untuk yang CB configuration ni kita tahu A dia suruh cari Z in kan. Z in. Untuk CB configuration kita tahu Z in dia sama dengan RE. Okay. RE di mana formula RE ialah fix sama dengan 26 millivolt bahagikan dengan IE. Di mana IE kita lah 2 millivolt, so 26 millivolt, 26 milli bahagikan dengan IE kita adalah 4 milli. So akan dapat nilai dia ialah 6.5 ohm. Okay. So kita dah dapat second RE kita. Second dia suruh cari voltage gain. Okay, di mana kalau suruh beza B is untuk dapatkan voltage gain ialah di mana I voltage gain kan? Voltage gain Okay. Saya betul tak? AV ke AI lah. Voltage gain is AV. Current gain is AI. Ini Z note. Okay. Dia suruh kita cari AV. AV yang kita tahu AV is equal V out over V in. Okay, daripada configuration yang awak tahu kan kita ada kalau IB tu dia punya configuration is something like this. Okay, yang CB configuration, so kita ada IE di sini, and then kita ada satu so ini ialah RE kita. Ini ialah RE. Ini ialah IC.
Di mana IC ialah sama dengan alpha I E. Okey. Kita punya amplifier lah. Okey. Ini ialah IE. Right. Okey, ini ialah emitter. Ini ialah collector. Kita ini ialah base. Okey, dari ini kita boleh dapat information ialah I in sama dengan I E. So sama juga I E ini ialah sama dengan V in bahagikan dengan V in bahagikan Z in. So V in kita ialah 2 milivolt. Z in kita ialah tadi RE kan. Z in kita sama dengan RE di mana ialah 6.5. So awak akan dapat nilai sama dengan 307.69 mikroampere. Okey, dari situ kita dah dapatkan nilai V in. Untuk V out di sini, okey, ini adalah V in. Ini V in. Ini V out kita. So, dari sini kita boleh dapatkan V out. V out sama dengan IC kalikan dengan RL sama dengan alpha IE kalikan dengan RL, di mana RL kita dalam ni dibagi alpha ialah 0.98 marakkan dengan 307.69 marakkan dengan RL kita ialah 0.56. Okey. So awak akan dapat V out awak ialah 168.86 milivolt. So untuk dapatkan AV is equal V out over V in. So masukkan V out awak ialah 168.86 mili bahagikan dengan 2 mili. So awak akan dapat value-nya ialah 84.43. Okey, itu dah B. Yang C pula manakala C
C dia suruh cari output impedance. Ada yang join. C dia suruh cari output impedance di mana Z out. Yang C dia suruh kita cari dua lah. C Z out dengan AI. Untuk case ini Z out dia ialah infinity. Manakala AI sama dengan I out bahagi dengan I in. I out awak ialah sama dengan negatif alpha. Ini dah bagi kan. Dalam tu formula tu sama dengan cos negatif 0.98. Okay, nanti contoh ni saya share dalam kelas dalam slide saya. Okay, ada soalan tak untuk command base? Setakat ni tak ada, sir. Tadi Okay, tengok pada next ialah common emitter configuration. Di mana dalam kes ini emitter dia sambung ke ground. So dia ada fixed bias lah, dia ada bias dan fixed bias. Kita tengok dulu yang common emitter fixed bias. Yang ini yang ini kan tidak bias fixed bias, dia ada bias lah, dia ada voltage divider. Ini similar juga dengan yang DC analysis tu. So dalam fixed bias dalam common emitter configuration ni yang untuk yang RE ni, so dalam case ini dia ada RC, dia ada CE, kemudian dia ada RB, semualah sama je lah, lebih kurang sama je dengan sebelum ni. Cuma dari yang ini, dari yang bentuk yang macam ni, dia tukar kepada equivalent circuit dia. Equivalent circuit dia. So dia ada yang diode ni jadi beta RE, yang sebelah collector ni dia jadi beta IB. Namanya beta IB. Untuk ini, untuk yang contoh yang ini, so kita kena a few things yang penting, okay, yang kira important untuk awak ingat ialah Z in ataupun ZTH dia. Kalau tak ada RB, ni, Z in dia akan sama dengan beta RE. Input impedance dia. Kalau ada RB, kita kena dapatkan parallel dia. RB parallel dengan beta RE. Okay. So kalau tak ada RB, dia akan directly Z in equal beta RE. Okay, satu lagi. Kalau nilai RB ni lebih besar, sangat-sangat besar daripada 10 beta RE, so kita boleh ambil nilai Z in kita ialah approximately sama dengan beta RE. Sebab kalau biasanya beta RE ni value dia sangat kecil dan RB ni nilai dia value dia sangat besar. So kalau kita parallelkan yang kata let's say nearly 1 mega bahagikan dengan ohm sahaja, so dia nilai dia akan menghampiri
yang ohms ni kan, yang kecil. That's why dia cakap kalau RB ni lebih besar atau sama dengan 10 beta RE, that's why Zin ni akan sama dengan beta RE. Manakala output impedance, basically output impedance yang ini, Zout is equal RC parallel dengan RO ni. So yang tadi ni dia consider yang inilah, ini Zin. And then yang ini, kita ambil yang ini pula. Concern yang ini. RC parallel dengan R out. Tetapi sekiranya R out ni sangat-sangat besar, lebih besar daripada 10 RC, so kita terus ambil Z out kita ialah RC. Z out kita ialah equal RC. Kalau tak ada RC, Z out kita sama dengan R out. Jika nilai kalau let's say kalau tak ada nilai RC ni tak ada, so Z out ni akan sama dengan R out lah. Tapi biasanya nilai R out ni besar, so dia punya value tu menghampiri infinity. So kita boleh consider that R out is equal infinity. Untuk voltage gain, ni V out is equal beta IB. Ni V out kan? V out dia sama dengan inilah sebab dia ni sambungan secara selari. So V out automatically sama dengan beta IB. Tapi sebab dia negatif lah. Negatif beta IB. Darab RC parallelkan dengan ini. Okay, sorry. Okay, silap. Okay, V out is equal negatif ni IC. IC ni nilai dia adalah beta IB. Darabkan dengan RC yang parallel dengan R out ni. Okay, ini ialah Z out kan? Ini Z out. Ini ialah Z. IB ialah IC. Darabkan dengan Z out. So negatif beta IB ialah IC, Z out ialah RC parallel dengan R out. So IB yang kita tahu IB di sini sama dengan V in bahagikan dengan beta RE. Sebab kat sini so bahagikan dengan beta RE. Di sini V out is equal negatif B IB ini digantikan V in bagi beta RE darabkan dengan RC R naught. So at the end dia selesaikan equation ni. So you akan dapat this one. Ni. Yang tadi ni, yang ini. Okay. RC bahagi dengan RE. Kenapa kita ambil RC? Sebab R naught ni terlalu besar kan. So nanti value dia pun bagi kita parallel pun kita akan dapat nilai dia akan menghampiri dengan RC. Mari kita tengok example. Example number 2. Example number 3. Example number 4.
Okay. Soalan dia determine RE. So kita ada satu configuration like this, which is this is CE, fixed bias punya CE. Okay. Kita cari RE. Find Z in, which is R out is equal infinity. Okay. Calculate Z out, which R out is equal infinity. Determine AV with R out is equal infinity. Repeat part C and D including R out equal 50 kilo ohms. And in all calculation and compare result. Okay. So dari soalan ni, from this question dia suruh kita cari RE. Lepas tu dia suruh Z in, calculate Z out, AV. So how to solve this question is first dapatkan RE. So RE is equal 26 milivolt bahagikan dengan IE. Ini kena dapatkan. So dia suruh kita cari RE, Z in. Okay, ini ialah satu CE. Dari sini ialah dia adalah satu CE configuration punya circuit. Since dia tak bagi nilai IE, ni dia tak bagi nilai IE, kita kena cari nilai IE tu. So how to solve it? So kita kena dapatkan dulu nilai IB. VCC tolakkan dengan VBE bahagikan dengan RB. So VCC kita ialah 12 volt, 0.7. RB kita ialah
470 kilo ohms. So awak akan dapat IB awak ialah nilai IB ialah 24.04 mikroampere. And daripada equation sebelum ni, IE is equal beta plus 1 IB. Awak akan dapat beta dia dah bagikan. Dalam kes ni beta kita ialah 100. So beta IE dan seterusnya awak akan dapat nilai IE awak ialah 2.48. So akan dapat nilai dia nilai 2.4 8 miliamp. mili ampere. So dari sini dah dapat IB, dapat RE, so kita boleh dapatkan RE. RE sama dengan 26 milivolt bahagikan dengan IE. So apa awak boleh dapat? 26 mili bagi IE kita 2.428 mili. So your answer will be 26 bagikan 2.428. So awak akan dapat jawapan awak, RE awak adalah 10.71 ohms. Okey, kita dah dapat nilai RE. Sekarang dia suruh cari find Zin. Okay. Zin is equal beta RE. Ni equation yang atas ni. Okay, Zin sama dengan beta RE. So beta kita ialah 100 kalikan dengan 10.71 ohm. So awak dapat nilai Zin awak ialah 1K. Awak dapat 1.07 kilo ohms. Itu beta. And then apa yang dia suruh cari ialah calculate Z out. Z out ialah sama dengan kat sini. Dalam kes ni Z out kita ialah sama dengan RC. Nilai RC ni. So Z out equal RC sama dengan RC awak ialah 3 kilo ohms
And apa soalan lagi dia suruh cari ialah determine the AV. Okay, dari formula yang ni AV is equal V out over VN adalah negatif RC bahagi RE. So, kita masukkan value dia di sini. Negatif RC bahagi RE sama dengan RC ialah 3K kilo ohm bahagi RE kita ialah 10.71 ohms. So akan dapat nilai dia ialah negatif 280.11. So dia suruh comparekan kan yang ini kan, yang apa, yang next tu dia suruh cari repeat part C and D including R0 at 50 kilo ohms. So daripada yang E tu, part E tu you akan dapat E, dia suruh cari Z0. Z0 sama dengan RC parallel dengan RO. So awak akan dapat RO awak adalah 50 kilo ohms. So nanti awak kira sendiri. So jawapan dia ialah 283 kilo ohm. Mana ini ialah 3K parallel dengan 50K 283 2.83 kilo ohm. 2.83 kilo ohm. Manakala AV negatif RC ialah 3K AV yang baru ialah 283. The new AV akan jadi AV sama dengan negatif Z. Negatif Z out over RE 2.83 K bahagi 10 dan 71. So the answer will be 264.24. Okey. Okey, untuk example 3 ni pun similar. Dia punya cara penyelesaian sama dengan yang contoh tu. Okey. Example yang ni nanti kita boleh try dulu kat rumah, nanti kita boleh discuss kemudian. Jadi kita tengok yang ni.
Dia dah bagi direct ni. Given beta is equal 120 ohms and IE is equal 3.2 milliampere for a CE configuration R out equal infinity. So infinity. Determine Z in AV AI if a load of 12K is applied. Okay, basically kalau soalan test ke apa, dia akan masuk macam example sebelum ni lah. Example 4 ni dia direct je. So dia taklah ni sebab dia dah bagi nilai IE, dia bagi nilai IE, dia bagi nilai beta. So kita tak payah menggunakan DC analysis, kita terus direct je kira. So dari sini dari sini kita boleh tahu A, nak dapat A Z in. So Z in kita kena cari dulu Z in untuk CE configuration. Z in is equal beta RE. So RE is equal 26 millivolt bahagikan dengan IE. Di mana IE ialah ni nilai IE 3.2 milliamp. So sama dengan 26 bahagi dengan 3.2 mili. So akan dapat RE awak ialah 8.125 ohm. And then nak dapatkan Z in sama dengan beta RE. So sama dengan 120 kalikan dengan RE awak berapa? RE ialah 8.125 ohm. So awak akan dapat nilai Z in awak ialah 975 ohm. Itu Z in. Manakala untuk B, AV untuk kes ini dia tak bagi nilai RL, dia tak bagikan nilai sebab R out kita ialah infinity. So dia bagi RL kita ialah 2K. So since RO ialah infinity, so kita punya automatic AV is equal negative RL bahagi RE. Mana RL kita ialah 2 kilo ohm bahagikan dengan RE kita ialah 8.125. So awak akan dapat value ialah negatif 246. Manakala yang C ialah AI. AI yang kita tahu ialah sama dengan IC sama dengan AI dalam equation sebelum ni, AI akan sama dengan beta. Kenapa ni sama dengan beta? Kita boleh tengok AI. AI ialah I out ialah IC, IB kita ialah I in. So IC kita ialah beta IB bagi IB. Kita dapatkan sama dengan beta. Cross-cross ini sama dengan beta. So sama dengan nilai dia ialah 120. Okay, itu ialah nilai example number 4. Example number 3 ni, most important yang awak kena dapatkan dulu dalam example 3 ni, first of all yang you kena dapatkan ialah nilai IB. First step. Second step, dapatkan IE. Dari IE, boleh dapatkan RE. Dari RE, baru lepas dapat Z in. Okay, step by step. Sebab dia bagi, dia bagi dalam contoh ni configuration ada DC dengan AC. So biasanya soalan test atau final, dia akan bagi bentuk macam inilah. Dia takkan bagi direct lah IB apa. So depends pada, maybe akan keluar voltage divider punya soalan. Maybe ada
keluar lagi bukan yang fixed bias ni. Maybe dia dekat RE ni ada satu perintah. Macam itulah. So kita kena tengoklah, kena faham macam bila yang ini macam mana. So ingat balik macam mana nak selesaikan dia menggunakan DC analysis, dia dapatkan nilai IB dengan IE dia. That one, dari situ barulah selesaikan yang lain. Macam itulah dia punya method dia. So in this case, nak dapatkan IB, so IB ialah BCC tolak WBE bahagikan dengan RB. Di mana BCC ialah 12, tolak WBE ialah 0.7, bahagikan dengan RB kita ialah 220 kilo ohms. So awak akan dapat nilai dia (12 tolak 0.7 bahagi dengan 220K). So akan dapat 5.13. Dapat 51.3. Dapatkan IE so harapkan dengan beta kita ialah 60, so 61. So dapat 3.1 1331 miliampere. So dari situ boleh dapatkan RE, Zin. So yang ini nanti awak boleh try dekat rumah, kat bilik tu. So awak akan dapat Zin ialah 497.47. Z out awak ialah 2.2K. And then AV ialah negatif 264.74. So this one saya nak awak try. Awak cuba dulu di rumah. For example, number 3. Okay, setakat sini sahaja, di sini saja kita stop dulu kita punya kelas minggu ini. Minggu depan kita akan sambung pada hybrid model. Okay kelas. Saya akan share borang kehadiran. So, saya harap awak semua isi. Terima kasih semua. Ada soalan tak sebelum kita bersurai? Sir nak tanya. Ya. Lab hantar bila ya? Lab 1? Lab awak baru section 5, section 6. Section 5. Section 5 sepatutnya dah hantar minggu ni. Dah boleh hantar dekat bilik saya tutup bilik saya saya tak ada 2 hari ni. So lab boleh lab section 5 hantar masa waktu lab minggu depan. Hari Ahad. Baik sir. Okay. Okey sir. Okay, section 6 pun samalah, masa lab tu hantar kat saya. Boleh? Boleh sir. Lagi satu, untuk lab 3 dan lab 4, saya akan release awal sebab lab 3, lab 4 ni ialah awak kena buat simulation sendiri. Saya lab 3, lab 4 dah dapat kan? Nanti saya akan share, awak boleh buat lab tu dengan menggunakan, sama ada boleh buat menggunakan, ada yang prefer multisim. Tapi saya akan share installer Proteus untuk awak. So it depends pada awak lah, awak nak buat, saya tak kisah awak nak guna Proteus ke, awak nak guna multisim ke.
Tak kisah, asalkan awak dapat simulate dan dapat jawapan yang betul. Boleh? Boleh sir. Boleh sir. Sebab saya tak nak nanti, sebab nanti akan ada satu lagi, ada assignment pula. Nanti awak terkejar-kejar lah sekarang ni. Sebab kita dah start lab, kita lambat kan? Minggu ke-8 kan? So, sepatutnya saya start awalnya, saya silap juga tu. Sebab dapat arahan start minggu ke-8. Tak apalah, kita just, kita akan buat lab yang ketiga keempat secara simulation. Saya never mind, saya akan bagi contoh video how to, macam mana awak nak mendapatkan simulation tu menggunakan proses. So kalau awak dah biasa guna multisim, tak kisah, boleh je. Okay, terima kasih. Kita jumpa lagi semua next week. Thank you sir. Right, Sorry. welcome. Terima kasih sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you sir. Okay.